Saya nak mulakan rakaman. Okey. 125 lah. Okey. Sekejap ya. Okay, saya dah upload semua bahan dalam UKM Folio. Okay, termasuk juga kod yang saya gunakan dalam kuliah kita lah. Okay, jadi ini saya nak cuba buka. Okay, kalau tak nampak screen, beritahu saya kalau tak nampak. Okay, jadi ini apa yang kita buat lah sebelum ni. Kita buat macam inilah kod yang paling asas lah, my first C++ program. Jadi elemen yang ada dekat sini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, 6, 7, yang 8 ni tak ada maksudnya kecuali baris 5, yang lain semuanya adalah wajib lah kena ada. Saya minta izin untuk tutup kamera sebab saya takut ada yang sangkut-sangkut nanti, jadi saya tutup kamera ya. Okey. Jadinya apa-apa pun baris selain daripada baris 5 adalah wajib yang kita akan gunakan untuk keseluruhan kursus ni. Okey, jadinya kat sini cout, cout kan, COUT ni kita panggil cout. Apa dia akan buat adalah dia akan print on screen kan, dia akan display string object di sini, atau string lah. Ni dia panggil string. Bila ada lebih daripada satu huruf dipanggil sebagai string. Dan kalau kita run, memang kita compile ataupun build dulu. Kemudian tengok tak ada error, then kita run. Okey, kita dapat output ni. Jadi kat sini cout, apa dia akan buat adalah dia akan display ataupun pamerkan segala yang ada dalam quotes ni, double quotes di sini. Jadinya my first C++ program sahaja yang ada ataupun akan dipamerkan, akan display pada skrin awak. Itu contohlah apa yang kod yang pertama yang kita buat. Kemudian saya minta awak ubah suai sedikit. Ini tak ada, tidak ada. Kat sini ini kalau kita keluarkan, kita buang using namespace std. Boleh, tak ada masalah sebenarnya kita nak buang, tapi bila kita buat macam tu, kita terpaksa gunakan untuk gunakan ENDL, untuk gunakan COUT kan, cout ataupun endline ni, kita kena tambah std, kemudian colon, dua kali colon. Kan, jadi leceh lah. Kan, nanti kita akan jumpa banyak lagi kod kita. Kan, contohnya kita akan gunakan cin. Cin ni yang lawan kepada cout. Cin pun sama juga, kita kena tambah std, kolon. Jadinya agak leceh lah benda tu. Kan, jadinya kat sini kita gunakan saja using namespace std. Okey. Kemudian apa lagi kita tengok? Kod 2. Okey, ni saya minta awak tukar string yang kita nak pamerkan. Dalam kes ni saya tukarlah daripada my first C++ program kepada nama saya, ataupun kalau awak gunakan nama awak lah. Jadi bila kita run, memang dia akan keluarkan apa yang ada dalam di antara tanda quotes di sini. Jadi ini keluarlah nama saya. Sorry, saya gunakan nama saya. Okey. Untuk kod nombor 2. Okey, kemudian ada beberapa lagi. Contohnya kat sini kita pergi pada comment.
Jadinya saya tanya, ada berapa jenis komen? Saya ambil randomly lah. Amirul Afham, kita ada berapa jenis komen dalam C++? 2. Iaitu, apa dia? Maksud doktor yang jenis cara nak buat komen. Satu double slash. Okey. Satu lagi slash star. Okey. Yang double slash tu maksudnya itu adalah line comment. Okey, kalau slash star ataupun star slash itu adalah block comment, kan? Okey. Kapur minum air tu ada bunyi sedut air. Okey. Jadinya kat sini sekejap ya. Saya buka dah sebenarnya. Okey. Jadi kat sini kita ada line comment, kemudian kita ada block comments. Kat sini. Block comments, okey. Kita kena gunakan simbol slash, star ataupun asterisk, kemudian star, slash untuk tutup dia. Jadinya kalau kita ada beberapa baris komen, kita boleh gunakan dua-dua. Sama kita nak gunakan line comment, maka setiap baris kita kena letak tanda double slashes kat sini. Okay. Ataupun mungkin lebih ringkas, terpulang pada awak sebenarnya. Mungkin awak letak slash, star, kemudian penutupnya star, slash. Macam kita tengok sebelum ni, kita boleh letak tanda slash star dengan star slash ni pada baris atas pun tak apa. Kan? Yang di sini letakkan di bawah pun tak ada masalah. Kan? Sebab apa sahaja yang berada di antara tanda dua simbol ni akan dianggap sebagai komen. Jadinya kalau awak pisahkan komen 1 dengan komen 2 sebagai contoh, pisahkan dengan satu baris kosong, kan? Pun tak ada masalah. Selagi mana berada dalam di antara dua tanda. Okay, so these are the same thing actually. Dan sama ada awak guna double slashes ataupun block comments. Dekat sini lah. Okay. Dan ini saya harap awak dah tengok. Okay, saya tak pergilah. Okay. Kemudian kita tengok, kita balik kepada kita punya code. Kod 3. Okay, biasanya kalau kelas saya ni, biasanya saya akan recap balik lah apa yang kita belajar pada kelas sebelum ni. Okay, yang ni bezanya. Okay, macam tadi lah. Kalau ada dua komen, kita boleh letak macam ni. Tak ada masalah. Okay. Oh, sorry. 4. Kalau kita gunakan slash star, star, slash. 5. Okay. Kemudian, ni yang last lah. Tak apa, saya nak padam dulu. Okay, di sini kalau awak ada banyak benda yang awak nak pamerkan atau awak nak display, kan, awak tak ada masalah untuk awak buat begini, kan. Cout Jabatan Sains Matematik, N-line, ENDL ni adalah buat baris yang baru. Kan kita dah tengok minggu lepas bagaimana ataupun apa akan terjadi kalau tak ada ENDL, kan. Jadinya sekejap ya. Ini nombor 6B, kan. Contohnya ni kan, kita tak ada ENDL. Okay. Jadinya kita ada Jabatan Sains Matematik, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Part 3600, UKM Bangi, Selangor, Darul Ihsan. Sekejap ya. Jadi ini adalah alamat kita lah, alamat GSM lah. Kalau ada urusan surat menyurat ataupun apa-apa saja, digunakan alamat ni. Okey. Ini kalau kita run, saya compile dulu. Okay, kadang-kadang saya tunjukkan kan, saya klik. Kadang-kadang saya guna keyboard shortcut jadi harap awak tak keliru lah. Okey, kalau kita run, dia beginilah. Jabatan Sains Matematik, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Nanti kita akan belajar cara untuk kita formatkan dia. Macam ni dia left align kan. Dia align ke kiri kan. Mungkin kita boleh buat ke kanan dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita buang ENDL ni, termasuklah juga operator di sini, extraction operator kod namanya. Okey, saya keliru sikit dengan insertion operator. Okey, ni extraction operator dengan ENDL ni kita buang. Tapi semicolon kat sini kita kena kekalkan.
Kalau tak ada nanti dia jadi error. Okey. Jadi kita buang semua tu. Kita dapat begini. Kalau kita run, okey, dia akan kita punya output dia akan bersambung kan. Jabatan Sains Matematik terus dia sambung dengan yang baris yang bawah ni. Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 KM Bangi, Selangor, Darul Ihsan. Dia tak ada full stop kan, dia tak ada dia tak dipecahkan. Sebabnya walaupun dalam kita punya coding kita buat dalam baris yang berbeza, tapi komputer tak faham. Komputer tak faham. Komputer sambung je. Dia sambung saja untuk output. Jadinya kalau kita nak buat komputer faham, maka kita kena letak ENDL. ENDL. Maksudnya dia pergi pada N, bermaksud N line, pergi baris yang baru kan. Okey. Itulah. Okey. Okey. Sini 6. Sekejap ya. Jadinya kita pergi pada nota kita kat sini, kita ada tengok sikit hari tu. Ada beberapa tokens yang kita dah tengok sikit. Iaitu ada 3 kategori. Kita ada special symbol. Simbol biasa seperti tambah tolak, darab, star ataupun asterisk adalah darab. Bahagi kita gunakan slash. Kemudian kita ada nokta, ada semikolon, kita akan guna banyak kali. Memang setiap kali kita buat coding memang akan ada semikolon, tanda soal, koma. Sini adalah less than or equals to operator. Di sini not equal to, nanti kita akan pergi jangan risau kalau tak ingat ataupun tak faham. Kemudian ni adalah equals to, ni adalah greater than or equal to. Situ. Itu adalah simbol. Simbol dengan kata yang lain karakter lah. Okey, yang ataupun simbol dalam bahasa sama je simbol dalam C++ dengan simbol dalam bahasa Inggeris. Okey. Kemudian kita ada satu lagi keyword ataupun reserved keywords. Yang mana macam saya terangkan minggu lepas, keyword ni kita tak boleh guna sesuka hati. Kena ingat keyword kita boleh gunakannya untuk tujuan ia dicipta. Kan? Kejap kita akan tengok dengan sedikit kenapa int, float, double dan sebagainya. Tapi ini semua adalah keyword. Kalau kita tengok pada kod kita macam ni, cout, endl, return, int, main, using namespace std, kan, include, iostream, semua tu adalah keyword sebenarnya. Yang bukan keyword, yang ni sahaja. Jabatan Sains Matematik, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia, kan. Setakat ni lah kan. Ini dipanggil sebagai string. Nanti kita akan tengok benda lain lagi iaitu variable. Okay. So, ingat keyword dia tak boleh guna apa-apa untuk apa-apa tujuan kecuali tujuan yang mana keyword ini dicipta kan. So cannot be used other than for anything other than their intended use. Okay. Kemudian kita ada identifier. Identifier adalah name of things that appears in program such as variable, kita akan tengok nanti, constant, function. Function kita akan belajar pada mungkin minggu 7 ataupun minggu 8. Nah, constant kita akan lihat juga nanti, variable pun kita akan lihat kejap lagi. Jadi yang risau, okay. Consists of letters, digits, underscore. Ingat letters, digits, underscore. Okay. Kemudian must begin with kena letter underscore ataupun underscore. Ini penting sebab nanti bila awak buat formula ubah ataupun variable, awak kena, dia kata kalau awak kena ikutlah faktoran ni supaya dia tak beri awak error. Even kalau awak menamakan file pun, file awak kan, contohnya kalau file saya di sini code 6 bla 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 .cpp kan. Jadi sebaik-baiknya kita gunakan letter ataupun kalau naklah letak underscore di depan. Maksudnya di depan sekali. Kalau kita letak nombor mungkin boleh, tapi ada kalanya untuk program yang lain kadang dia ada masalah. Jadi sebaik-baiknya kita gunakan huruf lah. Okey.
Kemudian predefined identifier seperti cout, cin. Okey. Sekejap ya. Tadi saya tersilap sikit kot. Cout dengan cin ni kita tak letak di dalam keyword. Kita letak dia sebagai predefined identifier. Tapi masih lagi kita tak boleh gunakan cout dengan cin ini sesuka hati kecuali apa tujuan yang ia dicipta. Sebab dinamakan predefined. Okey. Kemudian user defined. User defined identifier ni, okey, ni adalah variable kita, kan, pemboleh ubah kita. Jadi kita akan tengok. Contohnya length, width, Kemudian saya dah cakap minggu lepas kita ada case sensitive yang mana kita dah tengok dalam kita punya nota sebelum ni, kita ada jadual, kita ada jadual. Cara ada kat sini. Sini. Okey, kita ada jadual kita. Okey, kat sini kan. Jadi kalau kita tengok let's say A, capital A, nilainya adalah 65 atau dalam bahasa komputernya 01000001. Kan? Tapi huruf A kecil, walaupun ni sama-sama A, tapi sebenarnya nilainya adalah berbeza dalam komputer. Kan? A kecil nilainya adalah 97 ataupun dalam komputer kita apa yang difahami adalah 011 berapa kosong 4 kali 1. Kan? Jadi berbeza. Kan? Jika A dan A besar, capital A dengan small a berbeza, apatah lagi number kesemuanya huruf besar dengan number, kan, semuanya huruf kecil, mestilah berbeza. Jadinya ini pun kita kena ingatlah. Okey. Itu. Okey. Ada apa-apa soalan tak sampai sini? Ni sekali kita repeat je apa yang saya dah cakap minggu lepas. Apa-apa soalan ke? Okey, saya buka kamera kejap. Kalau ada soalan boleh cakap terus ataupun nak type pun boleh. Nanti saya akan tengoklah dari semasa ke semasa. Okey, saya tutup balik. Okey, senangnya kan yang ni kan. Okey, jadi ingat dia kata yang kita boleh gunakan, kalau saya boleh tulis kat sini, kita ada user defined identifier. User defined, user ni kita lah kan. Itulah user defined identifier. Walaupun selalunya dalam komputer ataupun dalam sebuah kelas ni, user ni adalah orang yang tengok hasil kita punya ataupun tengok skrin hitam kita tu. Kita yang menulis ni dipanggil programmer. Programmer defined identifier. Jadinya bukan programmer defined identifier. Okay, programmer je lah. Okay, user defined identifier. Kemudian kita ada satu lagi tadi, predefined identifier. Predefined identifier. Kemudian kita ada satu lagi, iaitu keywords. Okay, jadi kat sini keyword ni dan predefined identifier ni kita tak boleh gunakan. Tak boleh gunakan. Bukan tak boleh gunakan, kita tak boleh guna nama yang sama, kan? Okey. Kalau yang di sini kita dan nama pun user define, kita boleh namakan apa yang kita naklah, tapi dengan syarat dia kenalah letters, digit, underscore dan sebagainya. Okey, jadinya kita pergi kepada variable declaration. Jadi kat sinilah. Contohnya di sini adalah variable. Kita akan tengok. Okey. Saya terus pergi variable declaration. Okey. Kat sini
Okay, every variable must be declared before use by specifying its type. Kenapa kita perlu declare? Kalau siapa yang pernah belajar programming, belajar Python sebagai contoh, mereka tak perlu declare, tak perlu isytiharkan pemboleh ubah ataupun declare the variable. Sebab plus dia cuba optimize penggunaan memori. Dulu masalah memori ni memang isu besar lah. Jadinya kita kena bagi tahu program kita kenapa ataupun pemboleh ubah apa ataupun variable apa yang kita nak gunakan. Supaya kita boleh optimizekan penggunaannya. Dulu ingat kalau awak sempat dulu kita tak ada pen drive kan, tak ada thumb drive kan, kita gunakan disket contoh kan, disket baru berapa megabyte je kan. Tapi sekarang ni even kalau awak punya even hard disk pun sampai 2 terabyte dan sebagainya kan. Sekarang ni mungkin tak ada isu lah, tapi dulu banyak isu berkaitan dengan memori kan. Dan C++ ni cuba untuk kita kata cuba untuk atasilah masalah memori ni. Jadinya kita akan nyatakan kita punya jenisnya. Okey, jadinya kat sini jenis ataupun type adalah penting. Okey, jadi yang kat sini kita tengok rule, cara rule to declare variable. Pertama sekali kita kena letak data type, kemudian nama, variable name. Contoh double length, ataupun contoh yang kedua double width. Length panjang kan, width lebar. Okay. Here we declare length. Okay, kita declare length. Okay, as the name of a variable, sebagai satu nama pemberi ubah yang mana dia boleh store double precision number, maksudnya nombor perpuluhan. Double precision adalah nombor perpuluhan lah, dengan kata yang mudah. Okay. Kemudian similarly we declare width, width sebagai name of a variable capable of storing a double precision value too. Nanti kita akan tengok jenis-jenis ni, type of variable ni, kan? Bagaimana? Okey. Kemudian bila kita dah declare, selalunya kita nak buat apa? Kita akan assign. Kita akan beri nilai. Kan? Length, okey, width. Jadi saya nak type terus dekat sini. Saya nak buat code number 7. Ya, save file. Code 7. Saya nak buat declare. Saya nak buat declare. Tapi saya tak nak simpan di sini lah. Saya nak simpan dekat folder yang baru. Dekat sini. Nanti saya insyaAllah kalau tak ada masalah, saya akan upload lah kod ni, video dan cotingan saya tu seperti biasalah. Okey. So saya simpan code 7 declare. Okey, apa saya nak buat? Okey, saya nak ambil saja di sini double length. Okey, di sini saya type double length. Maksudnya kat sini saya sudah declare length as a variable of type double. Saya ulang balik apa yang saya cakap tadi lah. Okey. Kemudian saya nak buat satu lagi, double width. width. Okay, so kita declare width as a variable of type double juga. Okay, tengok kat sini baris yang lain ni saya tak kacau, kan? Return, int main, di sini pun perlu apa ni? Curly bracket ni ataupun braces. Kita tak boleh nak buang dia. Maksudnya dekat sini seolah-olah dia memberitahu bahawa semua ni, tiga-tiga ni atau semua ni adalah dalam satu blok. Okey.
sebab kita letakkan braces di sini ataupun curly bracket. Okey. Kemudian kita boleh cuba run. Saya kena padam dulu saya punya output tadi. Saya padam barulah saya boleh tekan run. Kat sini saya tak boleh tekan kan. Sebab tak ada warna kan. Jadi saya padam. Terus boleh. Jadi saya build ataupun saya compile. Tak ada masalah. Tak ada error. Kemudian kalau saya run ataupun execute, dia akan keluar apa? Tahu? Amsyar Zulkifli, apa yang akan keluar? Tahu tak? Kalau tak tahu pun boleh je cakap tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Siapa yang tahu, apa dia akan keluar? Semua. Saya ambil randomly je sebenarnya ni. Dia keluar. Dia tak keluar apa-apa. Dia keluar live. Tak ada apa-apa hasil. Yang tadi kata keluar apa tadi tu? Saya rasa keluar just state length dengan width. Okey. Kita tengok Ada yang kata tak keluar apa-apa kan tadi kan dengan saya buat respon. Kita compile dulu. Saya dah compile ke belum? Dah agak tadi kan, tak apa. Kita boleh compile banyak kali pun sebenarnya. Kita build ataupun compile, kemudian saya run. Kita tak keluar apa-apa. Tak keluar apa-apa. Sebab kalau nak keluar apa-apa, dia mesti gunakan apa? Cout. Kalau kita nak print apa-apa dalam skrin hitam ni, dalam CMD kita ataupun dalam konsol kita ni, mesti syarat dia kena gunakan perkataan cout di sini. Tak ada perkataan cout, maka dia takkan keluar. Boleh ya? Kalau tak clear bagi tahu. Ni yang basic. Kalau awak faham semua ni, insyaAllah, bila awak pergi pada minggu-minggu yang seterusnya, minggu ke, let's say minggu yang bila dah makin susah kan, minggu ke-5, ke-6, awak akan rasa lebih mudah kan. Mula macam ni, dia macam logik dia mungkin berlainan sedikit lah. Tapi once awak dah dapat, dia yang lain-lain tu dia akan lebih mudah sebenarnya. Jadi kat sini sebenarnya memang kita tak nak print apa-apa pun. Kita tak nak apa-apa pun keluar dekat kita punya screen. Sebab kita hanya declare saja. Declare ni bermaksud kita cuba memberitahu komputer tentang length dan width ni. So declare bermaksud we are telling the computer that length lah is a variable of type double. Kan? Jadinya bila komputer kita dia dah baca, jadi dia akan peruntukkan ataupun allocate ruang yang mencukupi untuk length. Kan? Length akan simpan data nanti. Kan? Jadinya bila komputer baca saja baris nombor 5 ni, dia terus akan peruntukkan ataupun dia akan allocate ruang yang mencukupi untuk length. Sama juga macam baris nombor 6. Saya sekejap ya. Sini. Inilah. Baris nombor 6 sama juga. Bila komputer kita, sebab C++, C++ ataupun apa-apa bahasa pengaturan pun sendiri, dia akan read, dia akan read lines, sequentially. Kan? Maksudnya macam one by one. One line atau line per line. Macam tu. Gayaan saya ni. Kan? Dari satu baris ke baris yang lain. Dia akan baca baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Jadinya komputer kita ni dia akan baca baris 1, kemudian ni tak ada apa-apa, dia faham. Kemudian dia akan terus baca baris nombor 2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Bila dah baca 5, certain space dia akan allocate untuk length. Kan? So that length have enough
space lah to save data. Kemudian dah sudah baris nombor 5, komputer akan terus baca baris seterusnya kan, sebab dia baca sequentially. Okey, jadinya dia baca double width. Okey, double width maksudnya ini adalah kerja komputer lah. Komputer ni akan allocate atau peruntukkan ruang yang mencukupi untuk width, untuk variable width. Okey. Kemudian nak buat apa lagi? Kan, dia akan baca nombor 7, tak ada benda nak buat lah, kan, kosong je. Kemudian return 0, maksudnya terus tamat lah, dia tahu dah program kita dah tamat. Okey, jadinya tak buat apa-apa. Kan, hanya kita allocation of space happen lah dalam kod kita yang sekarang. Kemudian kita tengok dalam nota kita. Here we declare, dah sudah. Okey, kita nak assign. Apa guna variable ni? Apa guna length dengan width ni? Kan? Panjang kali lebar, kan? Ni kan length dengan width. Apa guna dia? Kan? Guna dia mungkin kita nak lakukan pendarapan. Lakukan pendarapan. Okey, tak apa. Kat sini bila kita nak lakukan pendarapan, length, width, kita nak darabkan apa kan? Jadinya kita kena apa yang dipanggil sebagai kita kena initialize. Okey? Ataupun kat sini kita assign. Okey? Kita assign statement. Kita kena gunakan tanda equal. Equal maksud saya kat sini equal yang kita faham, kan, tanda sama dengan. Kan? Tapi dalam C++ macam sebelum ni saya bagi tahu, bila equals dia kena ada dua tanda sama dengan. Tapi itu kita akan pergi later. Okey? Tapi nak kata kat sini bila kita nak assign number to variable, kita kena gunakan tanda sama dengan tanda ni. Okey? Jadinya it tells the computer to assign ataupun to store a value in a variable. Contoh, length equals to ataupun 6 kita assign pada length, 4 assign to width. Jadinya cara dia begini. Kita pergi pada kod kita buat length equals to 6.0 ataupun 6 pun boleh, tak ada masalah. Kemudian kita ada width. Okay. Width apa? 4. Okey. Jadi kat sini kena sama kalau length mesti length sama, width mesti width. Okey. Jadinya kalau kita run, okay, kita build, tak ada masalah, tak ada error. Okey, kalau kita run ataupun execute, dia tak keluar apa-apa. Of course lah tak keluar apa-apa. Sebabnya kita tak ada cout kat sini. Kalau kita ada cout, barulah akan keluar something. Okey, maksudnya kat sini kita memberitahu komputer tersebut untuk menyimpan ataupun untuk simpan nilai 6 pada length dan nilai 4 pada width. Kan? Kat sinilah. It tells the computer to assign or to store a value in a variable. Jadinya, bila komputer kita baca baris nombor 8, length equals 6. Okay. Kat sini, 6 is assigned to the variable length. Okay. Kemudian, bila baca seterusnya, baris nombor 9, width 4. Jadi 4 is assigned to the variable width. Kan? Assignment ni berlaku dalam komputer kita. Okey. Jadinya bila ini berlaku, kita kata the variable is said to be initialized. When it is assigned a value for the first time. Okey. Jadi kat sini kita declare. Sekarang ni kita initialize. Awak akan jumpa perkataan ni banyak kali. Initialize. Okay, length width. Okay, kat sini awak nampak kan saya gunakan komen kan. Okay, sebab nak bagi tahu okay, apa yang berlaku sebenarnya. Kemudian baris sini initialize with
Oh. Okey. Jadinya dalam komputer kita, ruang yang diperuntukkan tadi untuk length dan width telah diisi oleh 6 dan 4. Okey. Kemudian kita nak buat apa? Okey. Okey. Kat sini ya. Return statement. Jadi apa kita nak buat? Okey. Kita ada length, kita ada panjang. Kita ada panjang, kemudian kita ada width kan, kita ada lebar. Jadinya apa kita nak buat? Kita boleh cari luas sebagai contoh. Kan? Kita anggap ini adalah segi 4. Kan? Jadi kita boleh buat area. Area equals to length times width. Okey, jangan lupa semicolon. Sorry. Semicolon. Okey, jadi pun ada semicolon, saya lupa nak emphasize tadi. Okey, semicolon, semicolon, semicolon. Jadi kat sini nilai length akan digantikan dengan 6. Width akan digantikan oleh 4. Jadi kita dapat 6 kali 4. 24. Jadi area equals to 24. Macam itulah. Kan, basically ini obvious kan? Kan macam English lah kan, plain English kan. Area adalah length kali width. Kan? Dan kita faham dan komputer pun faham. Sebab kita dah bagi tahu length, width adalah pembalik ubah jenis double. Kemudian nilainya 6 dan 4. Ada apa-apa lagi tak yang saya kena tambah? Area. Apa? Area. Betul? Okay. Jadinya kat sini segala pembalik ubah kita kena declare dia. Contohnya kalau macam ni, saya cuba run. Saya kena padam dulu saya punya console ni. Okay, saya run. Okay, dia bagi tahu. Kalau boleh tengok dekat saya punya build messages ni, dia bagi tahu error. Ada error, iaitu area was not declared in this scope. Maksudnya saya kena declare dulu area ni apa. Jadi saya kena declare. Jadi saya tambahlah kat sini. Double area. Okay. Kenapa double? Kenapa double? Sebab macam saya cakap tadi, double bermaksud nombor perpuluhan. Length adalah nombor perpuluhan, width adalah nombor perpuluhan. Bila nombor perpuluhan darabkan dengan nombor perpuluhan, hasilnya adalah nombor perpuluhan juga. Kan? Jadi kita gunakan double juga. Nanti kita akan tengok jenis-jenis yang lain. Okey. Untuk pembalik ubah ni bila kita nak declare. Okey, jadinya sekarang ni kita dah ada semua ni adalah double, kemudian 6, 4, kemudian kita darabkan dia. Okey, kalau saya run, saya akan dapat berapa? Apa yang saya akan dapat? Saya nak tanya. Tak dapat. Berapa? Tak dapat. Tak dapat. Anina Munira, tak dapat maksudnya macam mana? Tak keluar. Tak keluar. Memang tak keluar lah sebab tak ada siap, betul kan? Okay, saya dah ulang tadi. Okay. Tak ada output. Okay. Tak ada output. Okay. Tapi, okay, macam ni lah. Saya run dulu lah. Okay, saya compile, tak ada masalah. Saya run. Okay, tak keluar apa-apa juga. Biar betul ni kan? Tapi, kita dah calculate dah sebenarnya. Kita dah kira. Kan? Area adalah length kali times width. Kan? Jadinya, tapi nilai area iaitu 24 tu disimpan dalam komputer sahaja. Kan? Kalau kita nak tengok, kita kena see out. Okey? Jadi kita pun tambahlah. See out area.
Okey, saya boleh buat macam ni saja. Ataupun saya boleh tambah ENDL kat belakang. Supaya dia akan jarakkan, dia akan beri satu ruang kosong antara jawapan saya dengan output yang kat bawah nanti. Okey, tak apa, kita tengok. Okey, kat sini area dah kira, kita declare, kemudian kita initialize, kemudian kat sini kita calculate area, kemudian kat sini kita display value of area, the value of area. Okey, jadi saya compile, tak ada masalah, saya run. 24 dia bagi. Okey, jadi yang dapat macam tu lah. Okey, jadi saya nak awak cuba ikut saya ni dalam masa lebih kurang sekarang ni 242 sampai 245 lah. Cuba buat ni, make sure awak dapat macam saya ni. Okey, saya bagi masa dalam 3 minit lah. Okey, saya nak awak semua dapat buat begini. Saya tutup. Khairul Najmi, suara apa ya? Okey, dah dapat ke semua? Dapat tak macam saya dapat? Dapat. Dah. Dapat. Okey, ada yang perlu masa lagi? Saya bagi seminit lagi. Make sure dapat Keluar kelas ni dah dapat buat benda ni kan. Kalau tak faham sangat pun tak apa, janji dapat dulu kan. Daripada tak dapat langsung, tanpa tak faham lagilah kan.
lagilah susah nanti. Okay, make sure dapat dulu benda ni. Walaupun saya akan post juga benda ni nanti dalam UKM Folio, tapi saya harap boleh biasakan menaik programming tu. Sorry, bolehkah saya tanya soalan saya? Okay. Because my everything I type same as the screen, but I cannot compile my thing. Why? The symbol of compile didn't let me to click in like that. Oh, I think you have to close the console, the black screen first. Oh, itu ada file punya itu black punya. Macam saya kan, tadi saya kan macam ni, bila saya hopefully awak boleh nampak dalam saya punya screen sekarang ni, bila ada, maka saya tak boleh nak klik compile. Okay? Jadi kalau you ada old black screen tu semua awak kena delete, awak kena padam dulu, kena delete dulu lah. Okay, saya faham. Boleh ke? Okay. Kalau ada soalan, okay. Kalau ada soalan boleh type je, saya cubalah jawab kan, yang mana saya mampu jawab saya jawablah, tidak kita bincanglah macam mana ataupun Kak Ivy dulu ke. Okey, kalau tengok soalan sekejap soalan Siti Asiah ni, dia kata, doktor saya nak tanya kenapa output dia bukan 24.0 since dia punya data type is double. Okey, betul. Okey, walaupun kita macam saya cakap tadi, bila kita gunakan double kan, maksudnya dia adalah data kita dianggap sebagai nombor perpuluhan kan ada decimal place kan jadinya tapi dalam komputer memang disimpan sebagai jenis double lah ataupun jenis perpuluhan, cuma bila print dia akan genapkan dia akan buang dipanggil tailing zero tu. Okey, tapi nanti kita akan belajar dalam bab seterusnya bagaimana kita nak set, bagaimana how to set the number of decimal place tu kan. Maksudnya contohnya kalau duit kita nak ada 2 titik perpuluhan kan, RM3.50 kan, RM4.75. Macam mana kita nak buat? Nanti kita akan belajar. Tapi kat sini komputer memang memahami jawapan kita adalah 24.0000 sebagai contoh. Tapi bila dia print dia akan keluar 24 sahaja without the tailing zeros kan. Maksudnya tanpa zero yang makan belakang tu. Okey. Di sini. Okey, kemudian doktor macam mana nak tulis the area is okey, itu betul, saya pun nak tunjukkan juga. Jadi saya kena saya nak rename sikit nama file saya ni sebab asalnya file nombor 7 ni saya nak buat untuk declare saja. Tapi dalam ni saya bukan setakat declare, saya initialize dan saya calculate, saya display. Jadi saya nak tukar sikit nama dia rather than saya guna, sebab saya tak nak dia misleading Okay, dekat sini saya nak letak area. Sebab apa? Sebab kita calculate area kan. Ni saya letak code 7_area.cpp. Bila kita buat kod, bila kita namakan pemboleh ubah ataupun kita namakan file kita, biarlah nama file tu indikatif kepada apa yang ada di dalamnya. Jadinya code 7_area. Jadinya bila saya nak cari next time, saya tahulah area. Kan? Kalau saya letak kod 7, kod 8. Jadi macam mana saya nak cari nanti next time? Okay. So kod 7 area. Jadi saya nak bagi saya nak padam dulu yang tadi tu, yang lama. Okay, ni saya nak padam. Okay, saya padam. Okay, area. Ini. Okay, minta maaf kalau awak baca nota saya di sini, dia macam saya jump sikit kan. Saya terus pada calculate area, padahal ada benda-benda lain lagi. Tapi sebab saya rasa macam lebih menarik kalau saya terus pergi kepada calculate area kan. Kalau rather than saya follow ni betul-betul, maksudnya nanti akan jadi boring sedikit lah kan. Walaupun mungkin sekarang pun boring juga kan. Tapi kalau saya ikut terus, nanti saya rasa macam monoton saja kan. Macam benda basic pun. Jadi yelah, saya harap dia lebih motivate awak lah untuk belajar topik ni. Okey, jadinya okey, macam sebelum saya pergi pada soalan kawan awak tu, saya nak cakap dulu.
Ada banyak benda sebenarnya saya boleh sambung di sini, tapi okay, let's say kita ubah sikit kod kita, sikit saja. Saya nak buat kod area 2 lah. Saya nak tulis nama panjang lagi, nanti tak tahu nak bikin nama apa kan. Okay. Area 2 ataupun area B. Okay. Apa saya nak buat kat sini? Saya nak tunjukkan case sensitive untuk variable name. Okay, let's say saya buat length with area. Kat sini saya buat length. Saya tukar saja. Saya gunakan sini pun length panjang, kita faham. Sini pun panjang juga. Hari kalau kita run, okay, dia tak faham. Length was not declared in this code. Sebab apa? Length kat sini adalah berlainan nilai desimal, nilai dalam komputer tu. Kerana dia bermula dengan huruf besar. Jadi kat sini huruf kecil. Walaupun ENGTH sama untuk kedua-dua ni, iaitu huruf kecil, tapi disebabkan L hanya satu karakter sahaja yang berbeza, dia punya case, satu lower case, satu upper case, masih dianggap pembalik ubah ni berlainan. That's why dia jadi error. Okey, begitu. Okey, kemudian sekejap ya. Apa lagi saya nak tunjukkan? Okey, dalam satu kod ni. Oh, ada. Okey. Sekejap ya, bagi saya sikit masa. Okey. Kemudian kita tengok sekejap ya, bagi tengok nota seterusnya. Data type. Okey, kita akan belajar nanti di sini lah. Okey, sekejap ya. 4. Okey, tak apa. Dan saya nak simpan. Saya sebagai kod nombor 8. Okey, yang mana saya nak ikut macam tadi lah. Okey, area. Okey, macam apa yang kawan awak tanya tadi, macam mana kita nak tulis the area is 24 dekat output. Okey, jadinya senang je. Ini saya betulkan balik L length. Okey, jadinya saya tulis the area is 24. Macam mana kan? Jadinya kat sini saya ubah sikit, saya letak, kita tengok ni pada nombor 14, saya letak macam ni, quotes, kemudian saya type the area is, kemudian begini sini. Okey, the R pula, the area is. Okey, macam ni. Bila kita run, apa dia akan jadi, kita tengok. Okay, the area is 24. Okay, awak tengok the area is 24. Is dengan 24 ni dia rapat. Kita nak dia jarak, of course lah kan. Jadi kat sini kita kena bagi space. Macam saya cakap sebelum ni, bila kita gunakan cout ni dia akan keluarkan everything yang berada di antara quotes ni. Termasuklah satu ruang kosong ni. Ni saya tandakan, saya highlight ni kan, saya highlight dan unhighlight, okey. Di sini. Ruang kosong ni pun dikira. Jadinya gitu. Bila saya run. Saya kena compile balik. Bila kita, walaupun kita edit sedikit saja, kita masih kena compile ataupun build. Okey, zero error. Then run, the area is 24. Okay, make sure semua dapat ni. The area is 24. Okay. Jadinya kat sini tengok cout, apa cout buat? Cout dia akan print, dia akan baca. The area is, termasuklah satu space kat sini, dia akan baca dan dia akan cout. Kemudian kita pecahkan dia. Kita pecah, maksudnya kita tambah dengan output yang lain iaitu area. Area ni apa? Area ni pada baris nombor 14 ni adalah area pada 12. Area pada 12 ni apa? Area pada baris 12 ni adalah
length times width. Length times width ni apa? Length dapat daripada 6 kat sini, width dapat daripada 4. So maksudnya area adalah 24. Okey, jadi kat sini cout dia akan print bukan sahaja everything dalam segala-galanya yang ada dalam double quotes, tapi juga termasuklah area di sini pun dia akan print. Maksudnya semua yang berada dalam baris ni dia akan print. Cuma bila cout ni dia jumpa ENDL, dia tahulah ENDL ni adalah reserve keyword. Jadinya dia takkan print lah ENDL tu. Tengok ENDL ni pun warna hijau kan, bukan warna hitam ataupun biru. Kan dalam saya punya ni lah. Mungkin kalau guna def C++ dia warna dia lain. Sebenarnya color combination ni awak boleh ubah sebenarnya. Awak boleh tengok dekat setting. Okey. So jadi kat sini semua akan dipamerkan atau akan display pada kita punya konsol ataupun black screen kat sini, kecuali yang keyword ni, ataupun yang warna hijau ni lah. Okay, the area is area. Area ni dapat daripada calculation kita sebelum tu. Okay, ada masalah tak sampai kat sini? Kalau ada masalah boleh bagi tahu, bagi tahu awal lah supaya kita tak lost. Doktor, area space untuk sama dengan memang kena selari ke dengan simbol yang atas. Oh tak, maksudnya kena selari tak kot. Macam saya suka selari lah. Macam ni kan. Saya suka selari, yang ni saya suka selari, dia kemas sikit. Tapi sebenarnya terpulang pada awak sebenarnya awak nak letak macam mana. Nak letak ke depan ke, kan, ataupun ni awak nak buat macam ni ke, tak ada masalah sebenarnya. Kan, ataupun awak tak nak buat space pun tak apa. Kan, awak terus buat macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya sukalah bagi ruang sikit supaya dia lebih kemas. Okey. Boleh menjawab soalan lah. Oh, sorry. Okey, the area is area. Ataupun apa lagi kita boleh buat. Okey, saya nak simpan kejap. Saya nak buat kod yang baru. Kod 9. Okey, insyaAllah saya akan hantarlah kod ni nanti lepas kelas lah. Okey, let's say ada ni satu kesilapan yang selalu juga pelajar buat. Awak ambil semua ni, okey. Gini. Awak letak macam ni. Okey, saya ubah Tadi area di bawah calculation of area berada di bawah initialization of length and width. Sekarang ni saya calculate dulu baru saya initialize. Saya alihkan susunan ni. Kan? Jadinya apa akan jadi kalau saya run? Saya nak tahu. Okey. Ya. Kalau ada soalan boleh type, nanti kita ada masa kita akan terus baca. Saya akan bacalah. Okey, Jazmina, Nurin, Natasha. Sekarang ni saya dah letak length dengan width ni di bawah ni. Apa akan jadi? Error rasanya. Sebab apa? Sebab patutnya kena assign dulu value baru kita buat macam jalan kira yang area equals to. Okey, betul. Ya, obvious kan? Okey, jadinya kalau macam ni, saya ingat ramai pelajar buat silap jugalah. Dia dah declare. Kemudian terus kira. Terus kira. Tapi initialize-nya datang kemudian. Jadi bila macam ni, kita run. Okey, dia tak ada masalah. Sepatutnya bagi kita error lah kan. Okey, dia tak ada masalah. Tapi kalau kita run, kita dah, maksudnya bila kita compile tak ada masalah. Bila kita run, kita tengok nilai yang dia bagi. The area is 0. Kenapa dia 0? Saya Kui Chong Heng, kenapa 0? Saya nak tahu. Kenapa dia tak keluar error sebagai contoh? Tahu ke? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Tak apa, it's okay. Okey, bila
awak declare kan, kita ada dua, sorry ya saya tulis sikit kat sini. Kita ada dua elemen yang penting iaitu declare, saya padam balik. Declare dan satu lagi initialize. Initialize. Okey. Kalau saya silap bagi tahu declare kita bermaksud allocate space. Kan? Bila kita declare saja, komputer baca baris tu dia akan allocate space ataupun allocate sufficient space. Ruang yang mencukupi. Initialize, kita assign value to variable. Ni allocate sufficient space for variable. Dua elemen ni penting kan, kita dah tengok tadi. Jadinya bila kita declare sini 6567, kemudian kita tak initialize, kita tak assign value, kita calculate dulu kan, sebabnya macam saya cakap C++ dia akan read line sequentially, line per line from top to bottom kan, daripada satu sampailah habis. Ni dia akan jumpa baris 5, baris 6, baris 7, okey dia faham, dia akan allocate. Kemudian tiba-tiba dia jumpa baris 8, kemudian baris 9 kan, baris 9 dia terus nilai apa ni kan, macam tu. Jadinya dia darabkan je terus. Jadinya bila kita tak initialize, bila kita tak initialize nilai, kita tak beri nilai pada kita punya pemeluk ubah, maka selalunya nilai kosong akan di-assign. Maksudnya bila kita declare tu, selalunya nilai kosong akan di-assign pada length, width, area dan sebagainya. Tapi tak semestinya kosong. Dia boleh jadi apa-apa arbitrary value. Tapi dalam komputer saya ni, dia assign kosong. That's why bila kita kod ni, dia tak keluar error. Sebabnya bila kita declare, dia terus bagi nilai kosong, kosong, kosong. Jadi bila darab, area equals to 0 times 0. Kan? Jadinya dia akan baca length, waktu barulah dia akan assign 6, 4. Kemudian terus pada baris 14, the area is 0 lah, of course lah. 0. Jadinya return 0. That's why kita dapat the area is 0. Jadinya penting untuk awak kenal pasti kod awak tersebut dia dia punya gilirannya betul. Kan? Declare, initialize, then calculate, then display. Jadinya kat sinilah. Ni kod 9. Okey. Kemudian apa lagi? Kita tengok kita punya kod. Sorry. Okey, yang ni cout. Okey, the cout object, kita eja dia sebagai cout. Sorry, kita pronounce kita sebut sebagai cout, yang mana tujuannya adalah display on screen. Okey. Kemudian ini saya pergi kejap lagi. Kemudian apa lagi kita boleh buat? Kita dah declare, kita dah initialize. Okey, bila kita nak declare, saya nak file baru. Area, saya nak declare simultaneously ataupun bukan declare all at once. Kan? Buat serentak. Jadinya kat sini saya ada length, saya ada width, saya ada area. Kan? Jadinya double. Macam banyaklah pula baris dia. Kan? Jadi sebenarnya kita boleh gabungkan je. Kita gabungkan. Jadinya saya letak length, width, macam ni. Kan? Pendek je. Kan? Double. Kemudian saya letak pemboleh ubah 1 iaitu length, koma, pemboleh ubah 2 iaitu width, koma, kemudian pemboleh ubah yang ketiga iaitu area. Gitu sahaja. Okey. Oh tadi ni saya kena letak kat atas kan? Sorry saya lupa. Ini saya kena letak kat atas ni. Kemudian saya initialize dia. 6,
4. Ya. Saya kena padam dulu saya punya console screen ni. Okey, jadinya kalau kita run tak ada masalah. Okey, dia akan beri output yang sama. The area is 24. Tapi kod yang ni lebih pendek daripada kod yang sebelum ni tadi. Kan sebab saya declare semuanya serentak all at once. Okey. Satu lagi sebelum kita rehat. Apa saya nak buat adalah saya nak pergi pada kod yang tadi. Open. Saya nak pergi dekat area. Sekejap ya. Kat sini. 7, 8. Kod 7 ke? 7 ke? Okey, betul. Okey, so saya nak simpan dia sebagai 11. Kod yang baru. Okey. Kod 11 saya nak apa? Saya nak declare and initialize simultaneously, serentak. Simultaneously. Okey, ni sebelum kita lihat. Okey. Saya ambil kod yang awal tadi. Okey, apa saya nak buat adalah saya nak jimatkan penggunaan ruang. Kan? Jimatkan penggunaan baris. Sebab awak bayangkan bila awak buat programming, kadang-kala selalunya lah kod awak akan beratus-ratus ataupun beribu-ribu baris. Jadinya kalau boleh awak nak jadikan dia ringkas yang mungkin. Jadi di sini kita declare length, width dan area iaitu hasil darab length dan width. Di sini kita initialize nilainya. Length adalah 6, width sama dengan 4. Apa kita nak buat kat sini? Kita nak serentak. Declare and initialize. Jadinya, kita ambil length sama dengan 6 ni. Kita ambil pun, kita tulis dia. Length, double, length, 6. Double, width, 4. Dan kita boleh padam terus dengan tadi. Sini maksudnya kita declare and initialize length simultaneously, serentak kan, at the same time, simultaneously, betul guys, simultaneously, betul tapi tak apa. Sini pun sama juga, so declare and initialize with simultaneously. Saya salah eja. Eja dia simul. Ejaan. Okey, sekejap ya. Simultaneous and betul lah kan? A and E. Silap. Terbalik. Okey. Jadi kat sini kita declare and initialize length dan width simultaneously. Bukan length dan width simultaneously. Maksudnya length ni kita initialize sebagai double dan nilainya adalah 6 serentak. Width pun sama serentak. Okey, jadinya kita run. Okey, tak ada error. Okey, beri output yang sama. 24 tadi. Sebab saya kena ubah sikit yang okey, yang ni sebab saya ambil kod yang awal, sebenarnya kena ambil yang kemudian tu kan. So the area is so saya compile balik. Okay, the area is 24. So silap lagi. Okay, jadinya sama je macam tadi outputnya. Cuma kod kita lebih ringkas. Okay, jadinya in fact kita boleh gabungkan semua sekali. Tadi kita gabungkan untuk declare sama serentak all at once. Kemudian kita declare dan initialize certain pembeli ubah sekali. Sekarang kita nak gabungkan semua. Okey, saya simpan dia sebagai kod 12. Saya buat double length 6, width
for, area. Maksudnya saya terus initialize semua ni double, length ada nilai 6, width ada nilai 4, area tak ada apa-apa nilai sebab area akan dikira di bawah. Okey, pun boleh juga. So saya compile, tak masalah, saya run, dapat output yang sama. Okey. Ataupun ada lagi. Ataupun saya boleh gabungkan semua dalam satu baris. Macam saya nak buat, saya ambil semua ni, area adalah, boleh ke tak? Saya rasa boleh je. Kan? Area adalah length times width. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat macam mana? Dengan syarat awak kena declare dulu length dan width, baru awak boleh guna length dan width dekat sini. Okey. So itu saja untuk sebelum kita lihat. Okey, jadi kita sekarang 3.12. Kita akan resume, kita akan kembali pada 3.20 lah. Okey, 3.20. Okey, siapa ada soalan boleh je nak tanya ataupun nak type pun boleh. Nanti saya akan cuba jawab. Doktor. Ya. Saya nak tanya, kan bila kita dah run, kan keluar the area is 24. Okey. Saya punya, bila dia keluar rapat. The area is 24 tu rapat. Macam saya cakap tadi, awak kena allocate sebelah is ni, awak kena letak, awak kena space kan. Ya, Navanita. Tak nampak sangat nama penuh awak. Akhir saya. Navanita. Area is tu awak kena letak satu, saya dekat skrin saya sekarang ni, awak kena space sekali. Okey. Kalau awak space banyak kali, dia akan besar lah. Macam ni, saya space banyak kali, dia akan keluar macam ni. So setiap space tu bermakna kalau berada dalam double quotes. Okay. Tapi space di sini dia bukan dalam double quotes, dia tak penting. Ada space ke tak ada space ke tak ada masalah. Tapi kalau once ada dalam double quote, dia penting. Okey doktor, thank you doktor. Boleh Siapa tak ingat tanya? Ya? Doktor, hari tu doktor ada bagi jadual untuk tutoran kan? Dr. Sakinah ada tak? Kenapa? Sebab kalau jadual tu boleh tukar ke doktor? Sebab hari Khamis tu ada kelas lain. Nak tukar hari Selasa atau Rabu. Kalau ikutkan, asalnya Dr. Sakinah kata tak boleh tukar. Tapi kalau ada clash kan? Kalau clash, boleh tukar. Kena tanya Dr. Sakinah dulu lah. Email dia saya ada bagi kan? Sakinah saya type dekat meeting chat. Saya rasa ni kot, sakinah@ukm.edu.my. Okey, nanti yang lain-lain ni kejap lagi saya jawab yang ada dekat meeting chat ni. Take file dulu.
Okey. Sama balik 3.20. Saya dah letak email Dr. Sakina. In fact dalam email pun saya dah bagi tahu sebelum dah ada dalam proforma. Kemudian saya letak borang kehadiran dekat meeting chat. Ada pautan Google Form untuk borang kehadiran, boleh isilah dekat situ. Okey, sambil-sambil. Kemudian saya nak jawab soalan kawan yang ada kat sini. Kalau ada soalan boleh tanya ataupun boleh type. Soalan Ainul Mardiah ni kan, kenapa dekat include area stream saya ada error, macam mana nak hilangkan? Macam mana ada apa ke ada tepi tu ada warna merah breakpoint kot. Awak pergi pada merah tu, awak right click delete breakpoint saya rasa. Apa nama dia? Boleh ke? Macam dalam saya ni kan. Saya boleh breakpoint ni, saya boleh add breakpoint merah ni. Kemudian saya boleh remove. Boleh ke? Dia ada petak merah. Bukan bulat merah ni. Lepas tekan buat tu, dia ada keluar petak merah tepi IO stream tu. Boleh tak awak print screen? Print screen hantar je dekat chat box ni. Okey. Boleh ke? Tahu print screen? Tekan apa Kalau saya FN print screen. Tu guna code blocks ke dev C++? Saya tak tahu sebut Ian tanya tu kan. Okey. So saya nak baca lagi. Kenapa? Doktor, print screen tekan apa? Ada PRT SCR. Ada tak dekat atas tu? Sebelah F12 ada PR, ada print screen punya button. Mungkin awak kena klik FN dulu kot. FN print screen. Okey. Okey, kalau tak ada ambil gambar lah. Ambil gambar pun boleh. Okey. Guna code block. So dah jawab dah. Same problem ni. Apa benda di Ian ni? Same problem. Sama problem dengan Ainul. Oh, ya ke? So, sudah settle ke? Dah settle ke problem tu? Tak dapat juga. Saya guna C++ tu. Dev C++ tu backup dulu. Boleh ambil gambar ke? Saya nak tengok. Screenshot ke? Hafizuddin, doktor nombor tu hanya boleh letak satu je ke? Maksudnya nombor apa tu? Sorry saya bagi lah. Awak tanya masa saya terangkan kan. Sekarang bila dah habis ni, nombor yang mana kan? Satu maksudnya macam mana ya? Hafizuddin ada ke? Ada ke Hafizuddin? Ke dah settle? Okey, tak apa. Doktor declare Syafiqah Syamsul kan tanya, declare tu tadi maksudnya bagi nilai length ke? Contoh length tu bukan. Length equal 6 tu maksudnya initialize. Declare ni double length. Kalau tengok dekat nota saya, bila kata declaration, dia punya rule dia punya undang-undang dia, data type. Data type ni apa? Data type adalah double, variable name, length, width, ataupun length lah, length. Jadi ini adalah baris ni adalah declaration, declare. Ni adalah satu lagi baris untuk declare. Okay, once kita letak macam ni, length equal to 6, ini adalah assignment ataupun initialization. Tapi initialize ni bila kita assign for the first time. Sebab apa saya gunakan perkataan first time? Sebabnya bila kita buat coding, kita boleh ubah nilai dia. Contohnya macam ni, kan kita dah declare, kemudian kita bagi nilai, kat sini kan, kerana kita boleh saja tukar. Kita boleh declare, kita boleh assign lagi. Kan? Tadi length dah ada nilai 6, width dah ada nilai 4, tapi kita boleh tukar length sama dengan 5.
Kita assign nilai yang baru kepada length. Tapi di sini kita tak panggil initialize sebab initialize adalah pada kali pertama. Nama pun initialize kan, kita mulakan dia kan. Kita memberi permulaan kepadanya. That's why namanya initialize untuk first time. Bila second time kita beri nilai, itu tak namakan initialization lagi. Ini namakan assignment. Assignment biasa sahaja. Okay, assignment for the first time adalah initialization. Okay, saya padam. Tak boleh Kalau tak jelas bagi tahu. Okay, sementara kita di peringkat awal ni, biar benda yang keliru tu kita dah clear dah. Okay, Dr. Katirawan, kata silap sebut. Kalau masa nak save file tu, dia tak boleh save .cpp, tapi bila buka dekat Coblox dah ada CPP dekat nama file tu. Tak apa ke? Ada macam hidden, boleh, tak ada masalah. Kalau awak, saya pun tak pasti kenapa, tapi let's say awak ada file, hopefully awak nampak saya punya screen ni, awak boleh view, awak file name extension ni, awak boleh untick. Kalau awak untick, dia tak keluar, kan? Tapi bila awak tick, dia akan keluar, kan? .cpp. Jadi kena make sure lah .cpp. Takut dia ada dua kali, .cpp. Tu kena make sure. Doktor, masa saya save tu, saya boleh tekan .cpp. Lepas tekan save tu, nama tu dah tak ada CPP dah. .cpp tu dah tak ada dah. Sebab dia hidden. Dia hidden, tapi macam buka file tu dekat Coblox, nama tu dah ada .cpp tu dah ada dah. Bila buka, tapi kalau dalam folder, dalam awak punya folder ni dia ada .cpp tak? Dalam folder tak ada .cpp. Mungkin sebab awak kena check, kena tick dekat sini. Nampak tak saya punya screen? Name extension tu. Saya takut dekat situ lah. Okey. Okey. Itulah sebab saya pun tak tahu kan. Saya boleh cadangkan je lah kan. Okey, doktor saya masih confused save file tu untuk tujuan apa sebenarnya? Save file tu sebab nak kita save lah. Jadinya bila awak dah save dalam let's say awak save dalam folder macam ni kan. So awak boleh gunalah next time. Kan? Macam saya, sebab saya macam ni kan, saya nak buat file baru, saya akan save. Sebabnya saya malah nak type balik. Kan? Sebab macam bila saya hanya edit saja file saya. Contohnya saya nak buat file yang baru, kan? Kod 13 saya nak buat file yang baru, saya nak buat kod yang baru, kod 14. Saya save dulu. Macam ni kan? Saya save sebagai 14 sebab nanti saya edit je lah file yang baru tu. Saya create a copy dan saya edit saja. Otherwise saya kena buat file baru kan? File baru empty file, kemudian saya nak save kod 14 kan? Dah save, kemudian saya nak kena type balik. Kemudian saya nak kena type balik kan? Include IOStream, saya malas lah begitu. Tapi boleh je nak buat. Okey, terpulang pada awak macam mana. Okey. Sebab sorry kan kalau keliru tapi begitulah. Boleh ke Syafiqah? Okey, yang tadi tengok kat sini Ainul Mardia, awak tengok awak punya file tu dia .c. Nampak ni kat sini Macam saya cakap sebelum ni kan. Dia bukan .c, dia .cpp. Bila awak kena save semula. Extension mesti .cpp. Maksudnya save awal-awal. Masa awal-awal tu. Save semula, save as .cpp. Okay, doktor saya nak bertanya, area untuk calculation mesti letak between area. Kita tak boleh letak sekali dengan the area is. Tak boleh. Memang tak boleh. Kan? Kalau awak macam ni, let's say, sekejap ya, betul ke ni? Okay, sama je kan, kod yang lebih kurang sama. Okay, kalau awak letak kat sini, boleh. Sebab ni dianggap sebagai satu string. Padahal area ni bukan string. Area ni adalah satu pemula ubah double. Bila awak letak dia dalam ni, dia anggap sebagai satu string. Contohnya begini, bila kita see out,
Oh, sorry. Saya kena compile balik. Saya compile balik. Oh, sorry. Okay. Ini masih record kan? Okay. Macam ni, awak tengok the area is area. Tengok perbezaan pada baris nombor 7 ni, iaitu area dalam string. Di sini, ni dikira satu string. Ni adalah area untuk pembeli ubah. Kan? Jadinya area dekat sini adalah area. Tetapi area di sini adalah 24. Berbeza kan? Walaupun kedua-duanya ada area, tapi sebenarnya komputer memahami area yang ini adalah string. Tapi area yang di sini adalah nilai, iaitu 24. Okay, that's why kita tak gabungkan dia. Okay, boleh ke? Amirul .cpp. Okay, terima kasih Siti Ajar. Sorry, saya tak perasan. Doktor, data type yang dekat declaration tadi tu memang double je ke? Oh, ada. Okay, nanti kita akan tengok balik. Kita akan tengok. Kita tak... tak, bukan level uni je. Level uni pun akan belajar int, double dan sebagainya. Okay. Ni pun sama di Ian, sorry saya sebut nama awak. Ni pun sama, kena .cpp bukan .c Ni yang saya tekankan minggu lepas lah. Okay. Doktor, saya save file kat folder tapi file tak ada kat folder. Tu kena cari balik lah. Okay. Terima kasih Siti Asia. Okay, saya sampai sini. Sorry. Sikit lagi ni, lagi 2 soalan kemudian kita sambung lagi. Okay, kenapa kat saya punya kenapa kat saya punya tak ada logs dan others kat bawah tu macam doktor punya? Kenapa? Mungkin kita boleh tengok, kalau siapa yang tak ada macam bawah ni, macam saya rasa lah, awak kena pergi dekat view logs. Tu tak ada kan? Betul ke? Ke macam mana? Cuba try, ada tak? Perspektif, saya punya macam ni lah, perspektif, code, toolbar, macam ni, saya tick, saya tak tahu ni automatically kan, dia tick semua, manager, logs, status bar. Cuba buat sama macam saya. Okay, kat sini perspektif ni default lah, default, toolbar ni pun semua ni, tick je semua, kemudian manager, logs, status bar. Cuba buat. Oops, sorry. Okay tak? Okay tak Novatin Atira? So, yelah saya faham lah sebab kita baru lagi, ramai yang baru lagi kan. So, mungkin banyak soalan lah. Okay. Tadi ada yang kata guna T tu. Guna \T. Tu \T tu adalah tab. Kan kalau kita ingat, kalau kita guna and, kan kita boleh, nanti kita akan pergi topik tu briefly. Okay, bila kita tekan enter ataupun kita tekan tab, kita tekan space bar kan, yang panjang ni kan, kita tekan space, nanti dia akan space sekali je. Tapi kalau kita tekan tab, dia akan jauh kan. Ingat tak kalau kita guna dalam Microsoft Word kan, sebagai contoh. Okay, sama juga kat sini kalau kita letak, saya ingat \T. \T. Bila kita run, okay, dia akan jauh. So tab \T ni adalah tab. Okay, jadi tak guna pun tak apa, nak guna pun boleh. Okay, itu just info je lah. Kan ada sebab ada soalan kan. Okay. Tapi kalau yang untuk, boleh ke kalau saya pakai console application, file new project console application, boleh je. Awak nak guna, janji jalan. Janji okey. File extension tadi tu tekan kat mana? Okey. Awak pergi kat awak punya folder ni, awak pergi kat view. View, kemudian ada file name extension. Okey. Boleh kat view ni, kat atas ni. Kita ada apa dia panggil ni, toolbar. Ataupun tab. Kemudian satu lagi last one. Okay, sebelum kita sambung. Nanti kalau ada soalan lagi kita mungkin lepas kelas tu kalau sempat, ataupun sebenarnya saya ada kelas yang lain. Kita apa, boleh email saya je kalau ada masalah. Doktor, nombor kita letak tu boleh satu nombor je ke, kalau lebih satu tak boleh? Kena buat declare baru. Betul, satu nombor saja. Length 6 kan.
Sebabnya ruang yang diperuntukkan tu satu ruang je. Kan? Satu ruang saja. Mungkin besar atau mungkin kecil tapi satu saja. Jadinya kalau length 6 je lah. Kan? Kalau nak length 6, 7, 8 boleh. Tu awak akan belajar dengan Dr. Sakinah dalam topik array. Ataupun vektor. Kan? Length, dalam length tu ada 6, 7, 8, apa-apa nilai. Itu adalah vektor ataupun kita panggil array. Array. Dalam C++. Okay, sebenarnya dalam Python ke semua ada benda tu. Kan? Dalam apa-apa pengaturcaraan, bahasa pengaturcaraan ada benda tu. Tapi saya Sakinah akan ajar nantilah. Okey, wow banyak juga soalan ni. Okey, apa? It's okay. Okey, kita ambil masa sikit kan. Kemudian kita terus balik pada kita punya nota. Ni dah sudah. Kemudian new line character. Ni kita dah tengok tadi. Kan? N-line, ENDL ataupun \n. Kita boleh guna mana-mana. Contohnya saya nak ambil apa? Sekejap ya. Sekejap ya saya nak padam ni. Saya nak buka kod kita yang sebelum ni. Okay, let's say kita ada bukan yang ni. Yang kedua ke? Saya ingat N-line. Multiple line pun boleh. Yang ni kot. Okay, yang ni kita bezakan dengan yang sebelumnya. Kod 6. Okay, kat sini kita gunakan ENDL. Dia bermaksud buat baris yang baru. Pergi pada baris yang baru. Kalau kita run, dia akan run macam kita nak. Kan, iaitu Jabatan Sains Matematik, Fakulti Sains dan Teknologi, UKM, bla bla bla. Kan, kalau kita buang ENDL, kita buang extraction operator dengan ENDL kat sini, kita tengok dia jadi apa. Kan, ni dah tunjuk banyak kali dah kan. Dah tahu dah. Okey, sini, saya kena compile dulu. Okay, saya compile dulu, saya run. Okay, jadi dia berada dalam satu baris. Dia tak tahu nak stop kat mana. Okey, jadinya sekarang kita ada dua pilihan. Let's say saya nak ambil yang ni. Saya nak simpan, saya nak buat file yang baru. Saya save file. Jangan keliru bila saya save file ni maksudnya saya nak buat file yang baru. Cuma saya nak nak cepat. Ini saya hanya edit saja file yang baru tu. Okey, kat sini file nombor berapa sekarang ya? Saya pun dah tak ingat dah. Ni sampai dah 14 lah. Kod 14. New line character. Line character saya tulis sebagai char. Okey, sekarang ni kita sama ada kita gunakan ENDL ataupun kita guna \n. Ni adalah slash tapi ke belakang. Jadi that's why dipanggil backslash. \n kita boleh guna mana-mana interchangeably, tapi kena ingat \n is used inside a string. Contohnya macam ni. Jabatan Sains Matematik bla 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 kan. Kalau saya tak nak guna ni, saya boleh buang. Sorry. Tapi semikolon kena kekalkan. Jadi nak gantikan dengan apa? Kita gantikan dengan \n. Nak letak kat mana? Letaknya adalah di dalam string ini. Okey, letak di dalam ni. Sama juga kat sini, kita letakkan. Kita boleh campur-campur. Boleh guna \n, kemudian baris seterusnya kita guna ENDL, tak ada masalah. Tapi kena ikutlah. Kalau ENDL berada di luar daripada string maksud saya yang di sini. Ni semua dipanggil string lah. Tapi kalau \n mesti berada dalam string, dalam double quote tersebut. Ni pun sama. Okey. Kita compile. Saya tekan shortcut Ctrl F9. Kemudian saya run Ctrl F10. Okey, dapat macam apa yang kita nak. Okey. Okey tak? Ada siapa-siapa yang sangkut ke kat sini? Nak tanya, cakap, nak cakap pun lagi cepat. Boleh ke? Okey. Siapa nak tanya boleh je nak type, nanti kita akan bacalah dari semasa ke semasa lah. Okey. Macam tu Itu maksudnya.
Okay, kemudian awak boleh cuba yang ni. This two type of letter use the insertion point cursor to move. Okay, berapa? Okay, kemudian kita tengok kat sini. Example. Hello there, my name is James. Ataupun hello there, my name is James. Tengok dua ayat ni. Tengok benda ni. Di sini hello there ataupun saya copy lah. Tak apa. Tak copy tu. Tengok kat sini hello there, my name is James. Hello there, my name is James. My name kat sini dia berada dalam satu string. Tapi di sini dipecahkan kepada dua string dan dihubungkan dengan extraction operator ni. Di sini. Hello there, my name is James. Ni dibuat dua ayat, dipecahkan dan dibuat dua ayat. Okey. Yang ni pula apa ni? Yang ni lain sikit. Yang ni kita guna satu saja cout. Satu saja cout. Keempat-empat ni sebenarnya bersama, sama, iaitu equivalent lah. Equivalent. Kita boleh cuba. Ni tadi new line saya nak simpan. Okey, saya simpan sebab saya macam saya cakap tadi file yang baru kenapa dia berada di luar? Sepatutnya dia berada di dalam. Tak apa, saya letak dulu di luar, kejap saya masukkan semula. Okey. Sebabnya saya nak edit terus, saya malah nak type yang lain. Okey, jadi saya nak ambil semua ni. Bila awak copy paste, awak kena hati-hati. Tengok jadi warna hitam. Sebabnya sebenarnya akan ada masalah pada quotes punya simbol tu. Jadi awak kena betulkan. Hello there, my name is James. Saya purposely saya letak tanda saya rapatkan dia. Kemudian gini, saya nak letak semicolon. Okey, kemudian apa lagi? Hello there, my name is James. Lebih kurang sama, tengok quotes ni awak kena betulkan dia kalau awak copy paste. Satu lagi huruf F. Sama juga. Okey. Ini semicolon. Kemudian saya nak ambil yang lain pula. Hello there, my name is James. Okey, saya nak spacekan dia lah. Saya tak nak keliru. Okey, ini contoh satu, contoh dua, contoh tiga. Okey, ini berbeza sikit contoh tiga sebab dia letak dalam dua baris. Hello there, my name is James. Kemudian contoh 4 lebih kurang macam contoh 3. Okey, cuma berbeza sikit saja. My name is James. Tengok bila awak ni sebenarnya sangat terangkan nanti. Bila awak boleh gabungkan dua cout ni dengan menggunakan satu saja cout. Dan bila guna satu cout saja, semicolon tidak perlu. Sebab dia dianggap ayat yang bersambung. Nanti kita akan tengok. Okey, so macam ni saya akan run. Sekejap. Saya tertinggal semicolon. Semicolon satu saja. Okey. Ni pun perlu. Okey. Run. Okey. Okey. Saya tertinggal apa yang saya tinggal saya kena letak inline kot. Letak inline pada setiap penghujung. Contoh ni. Copy-paste saja. Saya compile. Saya run. Okey, so kita tengok ini hello there, my name is James. Kat sini. Dan yang pertama. Okey, dia memang saya purposely rapatkan dia. Nak jarakkan pun tak apa, tak ada masalah. Okey, my name is James. Dia keluarlah. Ni kita faham. Yang kedua ni, contoh kedua, hello there, my name is James. Dia adalah dua ayat. Kan? Dan maksudnya kat sini dia adalah dua string. Ni satu string sebab dia dalam satu quotes kat sini. Dan ni adalah satu lagi, ni adalah second string yang kedua. Dan string kedua dan pertama ni kita letaklah. Bila kita ada dua string, kita kena letakkan sini.
Kita tak boleh letak macam ni. Tak boleh macam tu. Kita kena letak ni. Okay. Jadi output dia pun sama. Hello there, my name is James. Tak ada masalah. Okay. Kemudian yang ketiga, ni sekali baris 910. Hello there, my name is James. Walaupun pada pandangan kita sebagai programmer, dia adalah 2 baris, tetapi pada pandangan komputer, dia adalah 1 baris. Kan, hello there, my name is James. Sebab kita tak letak n line kat sini. Ataupun kita tak letak \n kat sini. Okay. Kes keempat ataupun contoh keempat ni pun sama macam yang ke atas ni. Kan, kita tak letak \n ataupun n line, endl kat sini. Kan, jadi dia anggap kita dianggap sebagai 1 baris oleh komputer. Walaupun pada mata kita nampak 2 baris. Yang penting apa yang komputer faham. Bukan apa yang kita faham. Ya kita kena faham lah sebab kita yang buat. Tapi komputer yang kena, paling penting kena faham apa yang kita cuba untuk buat. Okey. Jadinya kat sini begitulah. Okey, kita run. Kita boleh ubah. Saya nak simpan sebagai file yang baru sebab saya nak edit. Okey, apa yang saya nak buat adalah saya nak letak n line. endl. Kita tengok apa akan jadi pada baris pada contoh ketiga ke. Okey, jadi tengok contoh ketiga kita. Hello there, my name is James. Di sini. Sebab apa my pergi ke bawah dan seterusnya? Sebab kita dah letak n line. endl. Ataupun of course kita boleh letak kalau kita nak guna tu, kita guna, saya tambah satu lagi contoh. Kita boleh letak apa yang kita belajar tadi, iaitu \n. Dia sama. Contoh ketiga dan 4 sekarang sama. Okay. Hello there, my name is James. Macam kita belajar tadi lah, ada 2 benda, 2 cara untuk new line character, iaitu endl ataupun \n. Ini apa saya gunakan dalam yang baris 910 dan baris 12-13. Okey. Satu lagi, baris yang 15 ni adalah bila awak nak gabungkan panjang-panjang apa ni tanpa awak perlu banyak kali cout. Jadinya awak boleh gunakan satu cout. Kemudian dekat sini awak tak perlu letak semikolon. Tak perlu letak semikolon. Kalau awak letak semikolon, ini contoh ni kira 1, 2, 3, 4, 5, contoh kelima. Kalau awak run, dia akan kata error. Sebab ada semikolon. Maksudnya ayat dia dah terpisah. Kan, kalau terpisah, ada 2 cara, sama ada awak buang ni ataupun awak tambah cout. Kalau ada, dengan kata yang lain, kalau awak letak semikolon, kalau awak buang semikolon macam ni, ini bermaksud baris 15 dan baris 16 adalah satu baris yang sama. Seolah-olah dia sama macam ni. Kan? Macam ni lah. Macam ni awak enter, jadi dia sebiji macam di sini. Kan? Dia tak ada semikolon. Okay. Jadinya kat sini, hello there, my name is James. Bila saya run, sekarang ni tak ada ni macam tadi lah, tak ada apa-apa kan. Apa-apa perubahan pun. Okay. Kalau saya nak, saya boleh letak n line. Begitu saja. Jadi tak? Kita tengok Okey, ada masalah. Okey, dia jadi 2 baris juga. Hello there, my name is James. Okey, ataupun awak nak buat macam tadi. Okey, awak guna satu saja cout. Kemudian awak tak nak guna endl, awak letak \n. Ni sama macam ni lebih kurang. Awak gunakan \n, tapi ni gunakan 2 cout dan 2 semikolon. Yang ni baris yang last kali ni hanya 1 cout dan 1 semikolon. Okey. Dah faham ni? Sebab kalau ikut sejarahnya ada kuis yang saya tanya macam ni. Ada soalan kuis yang khas untuk benda ni. Jadi kena tahulah. Okey. Kemudian kita tengok nota balik.
Awak kena cuba nota saya. Di sini. Kemudian saya cakap pasal return 0. Okay, the last statement return 0. If return the value 0, it's compulsory. You will learn about this later. Okay, kemudian arithmetic dengan string operation. Okay. Kita ada expression. Okay. Expression dia boleh jadi arithmetic, maksudnya yang ada matematik lah, ataupun dia boleh jadi string expression. Okay, so contohnya macam ni, macam tadi. Open yang area tadi. Sekejap ya, saya ambil di sini ke? Area. Okay, so the area is area. Kan dua-dua ada area, tapi ini adalah string, yang ni adalah nilai kan, ataupun dipanggil arithmetic expression. Okay, jadi apa saya nak cakap kat sini? Consider di sini. Kalau kita ada length, okay, length ni berada dalam quotes, ni adalah string. Yang ni adalah length yang akan evaluate kepada nilai length tersebut. Sama macam area tadi. The area is area, ni adalah nilai, yang ni dia akan print out area, the area is sahaja. Tak ada apa-apa evaluation ataupun tak ada apa-apa evaluation yang akan berlaku. Sama juga macam ni. Okay, kita ambil contoh. Saya nak ambil ni lah. Saya nak simpan ni sebagai 16. Sebagai expression. Okay, saya nak buat simple je. Okay, C out. Okay, 7. Okay. Kat sini kita ada dua benda yang serupa. Okay, 7 tambah 8 sama dengan, okay, tengok ni, 7 tambah 8 sama dengan, kemudian ada satu space kat sini. Ini adalah satu string ataupun string expression kat sini. Tetapi 7 tambah 8 di sini adalah arithmetic expression. Maksudnya 7 akan tambah dengan 8. Jadi kalau kita run, okay, tiada error, dan kita akan dapat sini 7 tambah 8 sama dengan 15. Tengok perbezaan dia. Sini 7 tambah 8 sama dengan space datang daripada string ataupun string expression. Tetapi 15 di belah kanan, right hand side of the equation, datang daripada 7 tambah 8. Jadinya ini perbezaan dia, sama ada string expression ataupun arithmetic expression. Kita tengok sini dia kata the first expression, which is 7 plus 8 equals to, which is within the quotes, adalah string that will be evaluated to itself. Maksudnya apa yang kita nampak itulah yang akan keluar dalam kita punya console ataupun black screen kita. Tapi the second expression, which is 7 plus 8, is an arithmetic expression and will be evaluated to 15. Okay. Okay. Macam tu. Kemudian itulah sebab kelas ni 3 jam kan. Jadinya ialah sebab semalam dah cuti. Okay, jadi tak sempat nak habis lagi. Okay, tak apa. Jadi saya tanya, possible ke kalau kita buat kelas ganti, let's say esok pagi, ada kelas tak? Saya tak berharap lah sebab ramai kan kat sini. Esok pagi ada kelas ke dalam pukul 9 atau let's say pukul 10? Pukul 10 ada kelas. Betul. Pukul 9? Sarainya 9 free. Saraya tu kelas
Pukul 10 ke 9? Down symptom pukul 9 Pukul 9 ada kelas? Pukul 9 tak ada? Okey. Oh, Alia ada kelas ada kelas. Okey. Okey, tak apa. Itulah saya tak berharap pun, sebenarnya saya tahu dah. Kan, kalau kelas 150 orang ni memang macam nilah, memang payah sikit nak cari. Nak cari kelas ganti. Tak apa, saya ingat saya akan buat video lah. Saya akan buat video untuk kita sambung dekat sini. Kat mana? Dekat nota 4 pula. Kat sinilah saya akan sambung. Kemudian saya akan cerita juga perbezaan. Ada soalan kawan tadi yang berkaitan dengan bolehkah kita guna jenis yang lain? Kan, double ke? Satu lagi sebenarnya sepatutnya pensyarah akan mulakan dengan int. Selain daripada kita gunakan double, kita boleh gunakan jenis integer. Itu kita akan pergi nantilah, tapi saya akan cubalah cover dalam video tu nanti. Okey, itu satu. Saya akan post video sekejap ya. Saya tulis kat sini lah. Okey, saya akan post video kuliah sejam. Saya akan cuba buat sejam. Sebab saya ni kalau 2 jam pun boleh, lebih pun boleh macam tu. Okey, post video kuliah sejam. Selewat-lewatnya saya akan cuba. Selewat-lewatnya 5 petang esok. Esok Khamis. Tolong tengok proses yang lepas tu saya bagi video. Saya bagi video berapa orang je MU kan. Okey. Jadi kat sini awak kena view. Kalau awak tak view nanti awak akan left out dengan topik yang saya buat dalam video tu. Okey. Kemudian satu lagi untuk tutorial saya baru dapat makluman tutorial 1 jam saja. Dia berbeza dengan sebelum ni. Bukan 2 jam. Tetapi kalau ini maksudnya official 1 jam lah. Tapi kalau awak ada soalan boleh je dia lebih. Kan boleh maksudnya extend untuk Q&A, tak ada masalah. Cuma official 1 jam sahaja. Okey, bukan 2 jam. Okey, tutorial start week 7 betul. Kenapa nanti saya akan jawab sekejap soalan yang lain. Kemudian apa lagi? Saya ingat tu je kot. Lain tak ada kot saya rasa. Apa lagi? Tu je. Okey. Terima kasih. Saya akan post semua ni insya-Allah kalau tak ada masalah, tak corrupted file ni. Okey, jadinya kalau siapa ada masalah cuba boleh email saya. Saya akan cuba jawab secepat yang mungkin lah. Okey. Of course lah saya akan cuba. Lain tu saja. Terima kasih. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.